قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب بر من كان يصله أبوه. Bab pada menyatakan berbakti kepada kawan ayahnya. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad susunan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang ke-20 dan pada hadis yang ke-40. Maknanya 39 hadis baginda Nabi SAW kita telah baca dan kita cuba untuk faham. Dan habis sebuah kitab versi terjemahan ini, maknanya kita sudah baca sebanyak 300 hadis baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis baginda Nabi ini, di akhirat nanti kita dihimpunkan bersama dengan baginda Nabi SAW. Baik, kita sedang berbicara berkenaan dengan berbakti ataupun berbuat baik kepada orang tua selepas daripada kematiannya. Jadi disebutkan dalam hadis ataupun dalam bab sebelum ini beberapa hadis amalan-amalan yang dilakukan oleh si anak akan sampai kepada orang tuanya. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahawa istighfar daripada seorang anak itu masih mampu untuk mengangkat kedudukan orang tua, ibu dan ayah kita walaupun mereka telah meninggal dunia. Itu besarnya natijah perbuatan seorang anak. Sehingga kan ulama ambil faham daripada hadis tersebut secara tak langsung. Maknanya seseorang itu mestilah berusaha bila ada anak, maknanya kena berusaha menjadikan anak itu anak yang soleh. Sebab ghalibnya anak yang soleh lah anak yang akan beramal ibadat. Anak yang akan beristighfar dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Maka secara tak langsung ulama ambil faham bahawa bila mana seorang anak ini boleh memberi kepada ibu ayahnya walaupun ibu ayahnya telah meninggal dunia, maka kita sebagai orang tua yang ada saat ini perlu melatih anak-anak ni supaya anak jadi anak yang soleh. Baru kita dapat manfaat daripada mereka. Bab yang berikut ini, bab yang ke-20 masih lagi berbicara berkenaan dengan macam mana lagi yang kita boleh buat untuk kita memberikan pahala dan kegembiraan kepada orang tua kita yang dah meninggal dunia. Jadi bab ini babu birri man kana yasiluhu abuh. Bab pada menyatakan berbakti kepada kawan ayahnya. Abi Burdah, ada seorang yang bernama Abu Burdah. Dia kata, aku datang ke bumi Madinah. Bila aku sampai ke bumi Madinah, fa'atani Abdullah ibn Umar. Bila aku sampai di bumi Madinah, maka Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni anak kepada Umar ibn al-Khattab. Maknanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Bila Abu Burdah ni datang ke bumi Madinah, maka atani Abdullah ibn Umar. Lalu Abdullah bin Umar pun datang bertemu dengan Abu Burdah. Lalu dia bertanya, atadri lima ataituk? Dia kata, kamu tahu tak kenapa aku datang bertemu dengan kamu? Kata Abdullah bin Umar. Maka jawab Abu Burdah, dia kata, la, aku tak tahulah.
Lalu kata Abdullah bin Umar, dia kata aku mendengar Nabi SAW menyebutkan man ahabba an yasila abahu fi qabrih. Siapa-siapa yang suka menghubungkan, maknanya meneruskan kebaikan sehingga sampai kebaikan itu kepada ayahnya fi qabrih, yang dah ada di alam kubur, maka falyasil ikhwana abihi ba'dah, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim dengan saudara-saudara ataupun teman-teman ayahnya ketika ayahnya hidup di dunia dulu. Selepas ayah dia dah meninggal dah, maknanya anak pula yang tolong sambung hubungan baik antara ayah dengan teman dia dulu, dengan kawan-kawan dia dulu. Bila ayah dah meninggal, maknanya anak pula yang tolong sambung, berbuat baik kepada apa? Kepada kawan-kawan ayah. Ini kata Abdullah bin Umar, aku pernah dengar Nabi sebut demikian. Bila aku pernah dengar Nabi sebut begitu, maka aku datang ni pun dengan niat itulah, dengan niat untuk berbuat baik kepada engkau kerana engkau adalah teman kepada ayah aku, iaitu Umar bin Al-Khattab. Abu Burdah ni teman ataupun kawan baik kepada Umar, maka aku ni pun nak menyambung hubungan yang telah ayahanda aku bina dengan engkau. Lepas tu hubungan tu dibina, disambung tu dengan berbagai cara lah. Kalau kita boleh ziarah, ziarah teman-teman, kawan-kawan, sahabat ayah kita dulu, kalau kita boleh ziarah. Kalau kita tak boleh ziarah, bertemu, bertanya khabar pun tak apa dah. Macam kita datang di surau ni, ramai dah rasanya yang tak ada. Saya pergi surau Tioman tu, bawah flat tu kan, saya pergi bawah surau tu, sebulan sekali juga saya pergi. Saya tengok orang-orang lama tak ada dah. Saya tanya, ada yang dah meninggal. Ada yang dah meninggal. Meninggal sebab bukan sebab Covid, tapi meninggal sebab tua. Ada situ yang selalu semayang berjemaah, di situ ada seorang yang kurang sihat sikit lah. Tapi dia bukan tak sihat sangat. Dia boleh semayang pun duk tengok orang lah. Tapi bila selepas PKP ni tak ada dia. Saya tanya. Takut-takut dah meninggal, mana tahu. Saya pergi di Seri Damansara. Tengok jemaah-jemaah yang dulu ada, sekarang tak ada dah. Rupa-rupanya ada yang meninggal sebab Covid. Dan ada yang boleh jadi berpindah, bertukar, berpindah, pergi mengaji di masjid pula ke, dan surau dan sebagainya lah. So, itu kita cuba berusaha untuk menghubungkan silaturrahim. Itu yang tak ada kena-mengena dengan ayah kita. Sepatutnya dalam masyarakat ni hidupnya begitu. Jadi, kalau yang ada hubungan dengan ayah kita, nas terang-teranglah daripada Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Umar tadi. Maknanya salah satu jalan untuk kita menggembirakan ataupun meneruskan pahala ayahanda kita ketika dia hidup dulu, maka dengan cara kita berhubungan dengan orang yang pernah jadi teman dan kawan karib kepada ayah kita. Bahkan teman-teman ni bukan teman yang ada hubungan karabat. Sebab tu ada ulama mengatakan ini adalah hubungan yang sangat-sangat ikhlas. Sebab apa? Dia tak ada hubungan kerabat ni, tak ada hubungan darah antara orang yang ayah kita berkawan ni. Kalau waktu dia hidup, kita berbaik juga dengan dia, boleh jadi sebab kita malu dengan ayah kita. So ayah kita berkawan, katakanlah ayah kita A berkawan dengan si B. So bila ayah kita berkawan dengan si B, dia beritahulah, ni anak saya. Maka kita pun berbaik-baik jugalah dengan si B. Sebab apa? Ayah kita yang perkenalkan dengan si B. Kita tak ada hubungan darah pun dengan dia, hubungan nasab pun dengan si B ni. Jadi, kita berkawan ketika ayah kita hidup, boleh jadi dengan sebab kita segan dan malu kepada ayah kita. Tapi bila kita hubung silaturrahim ini, hubungan ini, dengan teman ayah kita selepas ayah kita tak ada dah, maka kata ulama ini adalah hubungan yang khalis, hubungan yang betul-betul datang daripada kejujuran hati kita. Sebab kita dengan dia tak ada hubungan nasab apa pun.
Tapi kenapa kita pergi ziarah juga? Kenapa kita tanya khabar juga? Kenapa kita bagi hadiah juga pada dia? Telefon, tanya khabar, pakcik apa khabar dan sebagainya. Sebab kita ingat ayah kita dengan dia dulu akrab ketika hidup. Yang tinggal laginya, dia je. Ayah kita dah meninggal. Dan lapis-lapis ayah kita boleh jadi ramai dah meninggal. Yang baki laginya ada seorang dua je. Maka yang ada seorang dua ni, andai kita jadi penghubung, kita ibarat menghubungkan pahala yang masih ada ruang untuk kita sampaikan kepada ayah kita yang sudah meninggal dunia. Ni adab. Adab kalau nak kira dari sudut salah, tak salah pun kalau kita tak hubungkan pun. Sebab itu kawan ayah kita. Tapi dari sudut adab tu yang saya sebut banyak kali, al-adabu fauqal ilmi. Adab jauh lebih tinggi dari ilmu. Dari sudut ilmu kalau kita tak hubungkan pun tak salah. Tapi dari sudut adab alangkah baiknya kita teruskan hubungan tersebut. Nanti depan ada bab yang disebut sebagai babu wuddin yatawaras. Bab kasih sayang yang terbina ini perlu diwarisi. Wariskan kepada anak demi anak, anak demi anak, generasi demi generasi sampai 7 keturunan. Bahkan ada bukan 7 keturunan. Maknanya biarlah dia berterusan. Maknanya ni kawan ayah, ni kawan tok, ni kawan moyang. Ni kawan apa lagi atas daripada moyang. Biar sampai begitu. Cucu pun kenal ni kawan tok dulu. Ni batu cicit pun kenal ni kawan moyang dulu. Kalau masih hidup lah. Zaman sekarang ni nak cari yang panjang umur susah. Yang panjang umur olik-olik pun 80, 90 boleh jadi. Itu pun tak ramai ada. Yang pertengahan boleh jadi 60, 70. Lepas tu yang mati mengejut 30, 40. Tu ada di zaman kita hari ni. Cuma nak sebutnya ialah al-wuddu yatawarah. Bab depan nanti ada. Maknanya kasih sayang yang dibina oleh seorang ayah itu antara kawan-kawan dia boleh diwarisi oleh anak, cucu, cicit dan ke bawah lagi. Begitu juga akan depan nanti ada hadis. Bukan setakat kasih sayang yang terbina, bahkan kebencian pun akan diwarisi juga. Kalau kita ajar anak kita begitu. Kalau kita ajar anak kita berkasih sayang itulah diwarisi oleh anak kita. Sampai ke cucu dia, ke cicit dia pun dia cerita lagi, inilah teman baik ayah kita dulu, tok kita dulu. Tapi kalau ayah tu duk ajar anak dia tentang bergaduh je, dia jadi bergaduh sampai 7 keturunan. Itu dalam bab akan datang dicerita. Kita sekarang nak cerita tentang bagaimana seorang anak itu masih boleh menghubung ayah dia dengan pahala, dengan cara bagaimana menghubungkan orang yang pernah berbuat baik ataupun jadi teman dan kawan kepada ayah kita ketika hidup. Baik. Hadis yang ke-40, hadis marfu'. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani al-Laits an Khalid ibn Yazid an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma marra a'rabiyyun fi safarin fakana abul a'rabi sadiqan li Umar faqala lil a'rabi alasta ibn fulan qala bala fa amara lahu ibn Umar bihimarin kana yastaqibu wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu faqala ba'du man ma'ah ama yakfihi dirhaman faqala قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. Daripada Abdullah ibn Umar, daripada Abdullah ibn Dinar, daripada Sayyidina ibn Umar radhiyallahu anhuma, telah lalu seorang Arab Badui dalam satu perjalanan. Yang dahulu bapa kepada Badui tersebut adalah kenalan bagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni Abdullah bin Umar cerita. Abdullah bin Umar cerita tentang peristiwa yang berlaku ni. Dia kata ada seorang Badui dalam musafir lalu dan singgah. Maka Abdullah bin Umar ni kenal bahawa Badui ni anak kepada kawan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya kawan kepada ayah dia lah. Baik.
dalam hadis ni satu yang kita boleh ambil ambil pengajaran ataupun ambil faham. Satu, ketika Abdullah ibn Umar ni anak Sayyidina Umar saya sebut tadi. Dia kata fakana Abul A'rabi, ayah kepada A'rabi tu sadiqan li Umar. Dia dulu adalah kawan kepada Umar. Tuan-tuan tengok cara Abdullah bin Umar bercakap, dia kata ayah kepada A'rabi ni kawan kepada Umar. Dia panggil ayah dia Umar. Dia tak kata bahawa ayah kepada A'rabi ni kawan pada papa dulu. Tak. Tuan-tuan kata, dulu tak ada istilah papa. Taklah, maknanya dia tak bagi tahu bahawa dia ni anak kepada ayah yang dulunya kawan kepada walidi, ayah aku. Tak, tapi Abdullah bin Umar sebut nama ayah dia. Sekali tengok macam tak beradab lah, panggil ayah dengan nama. Depan nanti ada bab. Bab panggilan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu larang memanggil ayah dengan nama. Nanti depan nanti ada. Banyak lagi lah kat depan tu, baru hadis yang ke-40. Banyak lagi adab yang perlu kita belajar. Baik. Jadi ulama ambil faham gini. Sebab takkanlah Abdullah bin Umar ni orang yang dididik oleh baginda Nabi, duduk dengan baginda Nabi 10 tahun lebih. Takkanlah Abdullah bin Umar ni orang yang tidak beradab. Sedangkan Nabi ni mengadabkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, para sahabat yang ada di sekelilingnya. Jadi ulama ambil faham gini. Bila mana seseorang itu nak menyebutkan tentang kedudukan yang mana dengan cara dia sebut itu boleh menyebabkan orang lebih faham dan orang lebih tahu dan orang lebih menyanjung tinggi, maka tak salah bagi dia untuk menyebut dengan nama. Maknanya idzaqtadatil hajah, apabila ada keperluan maka boleh disebut dengan nama. Macam kalau dia sebut sini, dulu ayah kepada A'rabi ni kawan kepada ayah saya. Bezalah kalau dia sebut, ayah kepada A'rabi ni adalah kawan kepada Umar. Seorang kenal Umar ni siapa? Umar ni khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. So bila bila Umar ni adalah alamun min a'lam, dia adalah orang yang figure lah ibaratnya. Dia adalah orang yang terkenal. Bila disebut Umar, Umar. Orang kenal. Ini Umar. Tapi kalau sebut walidi, ada orang yang boleh jadi tak tahu walidi ni siapa yang dimaksudkan. Tambah-tambah kita yang datang mutaakhir. Kita tengok riwayat hadis sebut gitu je. Fakana Abul A'rabi sadiqan liwalidi. So kita yang baca dengan tanpa merujuk, boleh jadi kita tak tahu siapa walidi kat sini yang nak dimaksudkan oleh orang yang bercerita ni. Tapi bila sebut Umar, orang tahu Umar ni alamun min a'lam. Dia adalah figure dalam banyak-banyak figure, dia adalah seorang figure besar yang ada dalam sejarah Islam. Jadi kalau ada keperluan yang demikian, maka tak salah kita nak sebut dengan nama. Begitu juga ulama mengatakan kenapa Abdullah bin Umar highlight nama? Sebab bagi diri Abdullah bin Umar terhadap Umar ibn al-Khattab, terhadap ayah dia sendiri ni, dia ada dua. Satu angle dia tengok Umar ni adalah sebagai seorang ayah. Satu lagi kasih Abdullah bin Umar kepada Umar ni dari sudut ataupun dari angle dia ni sebagai seorang syekh. Sebagai seorang guru yang alim, yang pernah mengajar anaknya sendiri. So, bila dia sebut dengan nama, maknanya dia nak highlight di situ bahawa ayah dia adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang merupakan, dia adalah guru kepadaku dan dia adalah juga merupakan ayah kepadaku. Jadi ulama kata, idza qtadatil hajah, apabila perlu kepada sesuatu untuk kita jelaskan, maka tak salah kita memanggilnya secara nama.
Tu pun ulama bincang lagi. Tu pun Abdullah bin Umar ni sebut Umar ni dalam bentuk riwayat. Dalam bentuk riwayat ni maknanya dalam bentuk dia sedang bercerita. Dia sebut nama ayah dia. Tapi kalau berdepan, masa tu Umar pun ada juga. Dia takkan sebut. Tu ulama bincang lagi. Dari sudut adab Abdullah bin Umar bercakap ni. Maknanya kalau ketika tu Umar ada kat depan dia, maka dia tak akan sebutlah ni kawan kepada Umar ni. Umar ni. Sekarang ni sebab dia meriwayatkan pernah berlaku ayah kepada Arabi dengan Umar bin Khattab ini adalah teman baik. So dia sedang bercerita, sebab tu dia highlightkan nama. Tapi kalau dia sedang bercakap berdepan dengan Umar pun ada di depan, ulama kata Abdullah bin Umar tak akan menyebutnya dengan nama. Gitu. Baik. Fakana Abu al-Arabi sadiqan li Umar faqala lil Arabi alasta ibn fulan, bukankah engkau ni anak kepada fulan? Tanya Abdullah bin Umar. Bukankah engkau ini anak kepada si fulan? Dalam riwayat lain sebut alasta fulan ibni fulan. Adakah engkau ni yang bernama sekian anak kepada sekian? Tu Abdullah bin Umar tanya. Maka jawab Arabi tu qala bala, ya. Aku ni anak kepada fulan ataupun aku nama sekian anak kepada sekian kalau ikut riwayat lain. Maka Abdullah bin Umar buat apa? Fa amara lahu ibn Umar bihimarin kana yastaqibu. Lalu Ibnu Umar memberikan himarnya untuk ditunggang dan melepaskan serban. Dan Ibnu Umar memberikan himarnya untuk ditunggang. Ini bihimarin kana yastaqibu ni gini, kita kena faham. Yastaqibu ni maknanya Abdullah bin Umar, dia ada dua kenderaan. Dia ada dua kenderaan. Katakanlah dia naik unta, di belakang dia ada himar. Ataupun dia naik kuda, di belakang dia ada himar. So Abdullah bin Umar ni kenapa dia berjalan dalam keadaan gitu? Dia naik unta, belakang dia ada himar. Ulama sebut dalam syarah dalam syarah hadis ni, maknanya Abdullah bin Umar ni bila dia naik unta yang lama dah berjalan, maka dia kesiankan unta tu dah lama berjalan, maka dia turun, dia naik himar pula. Dia tukar-tukar. Macam tuan-tuan lah, ada kereta dua buah kan, gile-gile. Ada motor dua buah, gile-gile. Kadang-kadang bawa motor besar, kadang-kadang bawa kapcai, kadang-kadang bawa kancil, kadang-kadang bawa pelanduk, tak gitu. Tu contohlah tuan-tuan yang ada banyak kan. Tukar-tukar, orang yang tak ada, paksalah naik satu je lah. Begitulah Abdullah bin Umar ni. Bila dia ada dua kenderaan pada masa tu, maka fa'amara lahu bin Umar bihimarin kana yastaqibu. Maka dia pun suruh lelaki Arabi ni anak kepada teman Umar bin Khattab, dia perintahkan ataupun dia minta supaya naik tunggangan tu. Maknanya kalau Abdullah bin Umar naik unta, maka dia suruh Arabi tadi naik himar. Kemudian bukan setakat itu, wa naza'a imamatahu an ra'sihi, dan dia melepaskan serban daripada kepalanya, lalu diberikan kepada badui itu. Dia ambil serban dia, dipakaikan kepada apa? Kepada badui itu. Serban yang dipakai oleh Abdullah bin Umar bukan macam serban kita. Serban kita tak laku, tak ada orang nak. Kopiah kita tak laku, tak ada orang nak. Anak kita pun tak nak kopiah kita. Ini serban yang dipakai oleh para ulama. Serban yang dipakai oleh para ulama ni, anak-anak murid biasa berebut nak. Nak tu bukan nak pakai pun, kadang-kadang nak simpan je buat kenangan. Jadi Abdullah bin Umar ambil serban yang dia pakai, dia letak atas kepala Arabi tadi. Baik. Kemudian fa'atahu faqala ba'du man ma'ahu. Orang yang ada sekali pada masa tu. Orang yang ada bersama dengan Abdullah bin Umar pada masa tu, dalam riwayat lain sebut, dia mulakan percakapan dengan Abdullah bin Umar ni dengan dia mengatakan aslahakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada engkau kebaikan. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain sebut, orang yang nak bercakap ni dia bagi tahu kepada Abdullah bin Umar, dia kata ghafarallahu lak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa engkau. Dia nak bercakap apa ni? Dia nak i'tirad. Dia nak komen.
Dia nak tegur perbuatan yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Sini ulama ambil adab murid bila dia tak sependapat dengan guru. Ni ulama ambil pengajaran di sini, bila mana seorang murid tak sependapat dengan guru dia, maka dia tak terus terjah. Dia tak terus terjah, saya tak setuju dengan pendapat tuan guru. Masa tu tak panggil tuan guru, adalah panggil nama. Dulu panggil tuan guru, panggil ustaz. Bila dah tak setuju, tak panggil ustaz. Ustaz pun hilang dah, kita tengok hari ni. Orang yang ada bersama dengan Abdullah bin Umar ni, bila dia tak setuju, maka dia nak mulakan percakapan dia mulakan dengan kalimah yang latif. Ulama sebut dengan kalimah yang latif. Taqdimul lutfi. Dia mendahulukan dengan kalimah-kalimah yang sopan dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan tuan guru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengerniakan keelokan, kebaikan kepada tuan guru. Ini cara adab dengan para masyayikh, dengan para guru. Kalau kita nampak pendapat kita tak sama dengan guru. Terutamanya kalau kita nak tanya, lebih cantik lagi ketika berdua dengan dia. Bagi syekh, dia mesti jawab. Bagi syekh, apa yang dia buat tu, kalau betul dah, padahalnya murid dia yang tak faham. Maka bagi guru perlu menjelaskan apa yang dia buat tersebut. Berdasarkan sandaran, dalilnya begitu begini dan sebagainya lah. Itu tanggungjawab guru lah untuk menjinakkan balik ataupun memberikan kefahaman kepada murid dia. Baik. Selepas daripada itu barulah dia bagi tahu. Dia kata apa? Dia kata ama yakfihi dirhaman. Dia tengok ni kan orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni maknanya bukan orang senang-senang. Bukan orang senang-senang. Kenapa kau layan sampai peringkat maknanya kalau ibarat zaman kita ni kereta maknanya naik kereta Myvi saya lah. Saya tak apa, saya naik kancil contohnya. Kita ada kancil satu, Myvi satu. Tuan, naik Myvi. Kemudian ada hadiah, kita bagi lagi hadiah pada dia. Serban ni maknanya sesuatu yang berharga. Jadi, mereka yang ada di sekitar Abdullah bin Umar ni melihat seolah-olah Abdullah bin Umar ni bagi lebih kepada Arabi. Tak sepatutnya engkau buat sampai begitu sekali. Sebab ini orang Arabi, orang Badui yang datang daripada pedalaman. So perbelanjaan di pedalaman tak adalah semahal kita yang berada di bandar. Sebab tu dia mengatakan ama yakfihi dirhaman. Bukankah cukup mereka ini ataupun Arabi ini dengan diberi 2 dirham sahaja? Cukuplah kalau engkau bagi 2 dirham, tak ada. Tak payahlah nak suruh dia naik himar engkau, nak suruh dia naik kereta engkau yang satu lagi. Tak payahlah engkau nak bagi serban untuk dia. Cukup engkau bagi 2 dirham, dah lah, dia berlalu pergilah. Tu orang yang ada di sekeliling tu sebab dia tak tahu apa yang Abdullah bin Umar tahu tentang lelaki ni. Sebab bila Abdullah bin Umar tanya, ini Fulan bin Fulan ke? Ini anak Fulan bin Fulan? Adakah engkau ni anak sekian-sekian? Ya, dia kata. So, bila dia tahu, ini anak Fulan, maka ini kawan ayah aku dulu. Bila kawan ayah aku dulu, maknanya Abdullah bin Umar dah melihat orang ini perlu aku teruskan hubungan dengan dia. Sebagaimana ayah aku berbaik dengan ayah dia, ayah aku dulu berhubungan, bersilaturrahim dengan ayah dia, maka aku pun kena buat sebagaimana ayah aku buat dengan dia. Maka Abdullah bin Umar yang tahu benda tersebut, orang-orang yang dia ada sekeliling tu dia tak faham, dia tak tahu. Maka Abdullah bin Umar pun sebut qalan Nabi. Maka dia kata aku pernah mendengar Nabi SAW. Nabi telah bersabda, Nabi kata apa? Ihfaz wudda abika. Wudda ni boleh baca dengan dhammah, boleh. Boleh baca dengan kasrah pun boleh, dengan baris depan boleh, dengan baris bawah pun boleh. Cuma kena tengok pada konteks ayat lah. Kalau kat sini nak baca dua-dua pun boleh. Dengan wud boleh, dengan wid pun boleh. Cuma beza dia kalau kita baca dengan wud, dia bermakna mawaddah ataupun mahabbah. Jagalah kasih sayang yang telah terbina antara orang itu dengan ayah engkau. Tapi kalau kita baca dengan baris bawah, ihfaz widda abika,
jagalah kawan ayah kamu. Dengan makna widdun, dengan makna sadiqun. Widdun dengan makna sadiqun. Wuddun dengan makna mahabbah, mawaddah. Tu kena jelas. Baik. Tapi kalau yang sebelah, hadis sebelah tu, ahla wuddin. Ahli maknanya orang yang ada hubungan kasih sayang dengan ayah kita. So tak perlulah situ tu ubah kepada bermakna sahabat, sebab ahlu tu dah menunjukkan orang ataupun teman dan sahabat. Baik. Kata Abdullah bin Umar, ihfaz wudda abika la taqta'hu fayutfi'ullahu nurak. Besar. Kenapa Nabi suruh sangat kita menghubungkan silaturrahim ataupun hubungan yang terjalin antara ayah kita dengan teman dia dulu? Sebab Nabi kata, peliharalah akan kasih sayang, yakni orang yang pernah berhubungan dengan ayahmu. Jangan engkau memutuskannya. Kalau kita putuskan, maka Allah akan memadamkan cahayanya. Maka kalau kita putuskan hubungan dengan teman ayah kita dulu, maka kita akan dipadamkan cahaya. Sini ulama ambil faham. Cahaya ni di dunia ke di akhirat? Cahaya ni di dunia ke di akhirat? Ada ulama kata dunia pun boleh, akhirat pun boleh. Kalau dunia nak faham macam mana? Kita kena faham fardu takdir, andai kita diberi nampak cahaya ni. Maka kita akan nampak perbuatan kita menghubungkan silah ataupun hubungan teman yang pernah dihubung oleh ayah kita ketika hidup dia dulu. Kita akan lihat Allah Ta'ala kurniakan cahaya kepada kita. Saya ingat Baba Zik pernah sebut waktu kuliah. Masa saya balik 3 hari cuti raya Cina gitu. Cuti raya Cina 3 hari saya balik, sempatlah saya bekerja pergi cari kuliah dia. So antara yang disebut, dia kata dibaca hadis, alhamdulillah subhanallah walhamdulillah yamla'ani bainas samawati wal ard. Biko macam tu hadis dibaca. Dia kata apa? Orang yang menyebut kalimah al-subhanallah dan alhamdulillah. Ni dicerita bab ibadat. Bab ibadat ni dia kata orang tak gemar untuk melakukan ibadat. Sebab apa? Sebab bergantung kepada cahaya iman. Nampak ke tak nampak? Kalau nampak, kalau cahaya iman tu terang, kita akan nampak ibadat tu sangat-sangat penting. Kita tak akan biar ruang masa yang ada dalam hidup kita tu sia-sia gitu ya. Hatta dia bagi contoh, hatta ketika kita bawa kereta. Ni Baba Zik bagi contoh, saya sebut ulang je contoh dia. Hatta dia kata ketika kita nak bawa kereta, tangan kita pegang steering, kaki kita tekan pedal. Sekarang ni mata kita yang tengok ke depan, mulut kita tak ada buat apa pun. Mulut kita, kalau kita biar hidup senyap gitu, tapi kita ni sukalah tekan radio, channel apa? Klasik FM. Boleh dengar Saloma menyanyi pula. Mengimbau sejarah silam. Dengar lagu Sudirman balik kampung. Tak boleh balik pula nampaknya. Kita dengar lagu tu teringat, nak balik kampung lah. Raya ni tak lama ni. Pada Hakis pun duk naik dah. Masjid pun dah sebut dah apa? Jaiz pun dah sebut dah. Yang booster je boleh masuk kan. Untuk tarawih. Cuma saya nak sebutnya, bila kita naik kereta, kita pun buka radio. Dengar. Kadang-kadang apa yang kita dengar tu tak memberi manfaat kepada akhirat kita. Orang yang iman dia terang, dia akan nampak sesuatu yang dia buat, mesti untung akhirat. Bezanya kita ni gelap ataupun cerah. Tahap cerahnya setara mana? Dia kata kalau mental yang ada pada kita, iman yang ada pada kita ni, mental dia setakat 15 watt. Dia kata, tak nampak lah dia tu. Tak nampak lah akhirat. Sebab tu duk berlaku maksiat demi maksiat. Kalau tak maksiat pun, perkara tu tak menguntungkan akhirat itu. Kalau dia bukan maksiat sekalipun, apatah lagi kalau jatuh pada maksiat. Dia benda yang merugikan kita. Jadi, bila begitu dia kata,
lisan kita ni paling-paling mudah dia kata sebutlah, dia kata subhanallah walhamdulillah. Sebab Nabi kata siapa-siapa yang menyebut subhanallah walhamdulillah, maka pahalanya Nabi kata yamla'ani bainas samawati wal ar. Penuh langit bumi. Nak faham macam mana ni? Ni saya nak kaitkan dengan yang ni. Nak faham macam mana Nabi sebut subhanallah dan alhamdulillah yang kita ucap tu pahalanya penuh langit bumi. Ulama kata fardu takdir, kita andaikan kalau benda ni adalah benda yang beku. Jawab dia, kita boleh tengok dia penuh langit bumi pahala. Tapi sebab dia tak nampak, gitu. Sebab dia tak nampak, so perlu kepada cahaya iman yang terang baru nampak. Tak nampak, tak berebut benda ni. Saya sebutnya kali dah. Bila tak nampak, kita tak berebut benda ni. Sebab apa? Kita tak nampak keuntungan dia. Walaupun disebut oleh Nabi penuh langit bumi sekalipun. Sebab iman kita tak nampak, so kita tak berebut. Yang ni Nabi sebut, kalau kamu putuskan hubungan ayah kamu dengan teman dia dulu, ketika dia hidup, putuskan ni bukan bermakna kita tak ziarah dia, itu tak semestinya putus. Maknanya kita pergi bergaduh pula dengan kawan ayah kita. Sepatutnya, kalau ayah kita ada teman gaduh ketika hidup dia dulu, kita anak ni jadi orang pendamai. Ni dah ayah kita A dan B baik dulu. Kita pergi bergaduh dengan B. Tu lagi tak betul. Tu dia panggil memutuskan. Kalau kita tak pergi ziarah dengan sebab kita sibuk, kita tak sempat nak balik kampung, nak ziarah kawan-kawan ayah kita. Kita bila kita balik kampung pun kalut-kalut tak sempat nak pergi masjid bertemu dengan kawan-kawan ayah kita. Itu bukan bermakna kita putuskan hubungan, tidak. Ni maknanya kita bergaduh pula dengan kawan ayah kita. Tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya, kalau ayah kita ada salah bergaduh dengan si A, si B, si C, kita ibaratnya selepas ayah kita meninggal, kita pula jadi orang yang buat baik kepada B, C ni. Biar apa? Biar orang tahu, anak si fulan ni walaupun ayah dia dulu suka bergaduh, tapi anak dia tak menurun tak menurun perangai dia. Maknanya anak dia jadi orang baik. Kan baik pahala sampai kepada ayah tu. Benda-benda yang baik sampai kepada ayah. Sum'ah yang baik sampai kepada ayah. Jadi saya nak sebutnya ialah bila mana Nabi sebut fayutfi'ullahu nurat, ni maknanya kalau kita andaikan benda ni seketul, maknanya kita boleh nampak, maka penuh cahaya untuk kita Allah Ta'ala bagi. Dengan sebab kita buat ni. Tapi sebab benda ni tak nampak. Tu satu ulama kalau kita kita faham dengan makna di dunia lagi Allah Ta'ala bagi. Tapi yang lebih clear lagi, kalau kita andaikan benda ni berlaku di akhirat. Di akhirat tak pelik lah. Di akhirat banyak dalam dalam Al-Quran sebut al-munafiquna wal munafiqat. Ya, orang-orang munafik beritahu kepada orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tolonglah tunggu kami nak tumpang cahaya kamu. Tu di akhirat memang clear. Maknanya orang-orang yang beriman, dia akan berjalan di dalam cahaya. Sekadar tahap keimanan yang dia gapai ketika di dunia dulu, dia berjalan dalam cahaya itulah. Maka orang-orang munafik ni yang terabur-abur dalam kegelapan, apa dia kata kepada orang beriman? Unzuruna naqtabis min nurikum. Tolong tunggu kami nak tumpang cahaya-cahaya yang ada pada kamu. Maka saat di akhirat tu tak ada ruang dan peluang lah untuk orang munafik, sehingga Allah Ta'ala mengatakan qila irji'u wara'akum. Balik semula ke dunia lah. Mana ada kami cari cahaya-cahaya ni ketika di akhirat dah. Cahaya yang ada pada kami sekarang ini ialah kami cari, kami cipta dia ketika hidup kami di dunia dulu. Maknanya kami beribadat, kami buat taat, buat kebajikan, buat baik. Semuanya di dunia dulu. Hasil natijahnya kami kutip cahaya ini di akhirat. Yang jadi menampakkan kami jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi itu hadis yang pertama dalam babu birri man kana yasiluhu abuhu. Itu satu cara kita nak nak menghubungkan ataupun nak meneruskan pahala tu sampai kepada ayah kita, menggembirakan ayah kita dalam kubur dengan cara kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat dia dulu ketika dia hidup. Itu satu hadis, tak sempat hadis yang kedua kita sambung dalam kuliah akan datang. Masih lagi dalam tajuk babu birri man kana yasiluhu abuhu, berbuat baik kepada orang yang menjadi teman dan kawan kepada ayah kita dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.